Jawab juga sikit sikit lah. Dia buat iklan, dia buat kempen. Ada pelakon apa nama tu, dia kata, ni apa sah GST ni tengah panas, tengah kecoh. Kecoh apa ke benda, dia kata. GST ni cukai untuk ganti begitu begini, dia kata. Perkhidmatan awam tak kena GST. Tahun-tahun kemarin dulu naik tambah bah. Tambah nak kena naik belakang. La ilaha illallah. Bini saya dia bagi, saya tak tengok lah, tapi saya tengok berita tadi ada dia punya range yang naik berapa tu. Kata kalau daripada Kedah biasa 40, naik selepas 10 ini 50. Bini saya kata macam tu. Belah-belah Pantai Timur pula naik berapa? Subhanallah. Zaman pemerintah Islam, antaranya pada zaman ketika mana ada seorang tokoh ulama, nama dia Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Tuan-tuan, kita kena mengaji, termasuk kesana ni untuk kena mengaji tentang kisah-kisah hidup ulama. Dan bila orang sebut nama-nama ulama ni, biar kita biasa dengar walaupun kita tak kenal dia. Antaranya salah seorang yang disebut dengan nama Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Dia ni zaman dia di Mesir, dia mendapat gelaran sebagai Sultanul Ulama, penghulu, sultan, raja bagi segala ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita mengaji dalam kitab tasawuf, dia diberi dengan gelaran Sultanul Auliya, raja sultan bagi segala wali-wali Allah. Zaman dia tu ramai-ramai wali, dia ni ketua. Sebab hebat dia, dengan warak dia, dengan makrifat dia. Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, ramai-ramai orang alim, dia ni alim pula. Tak. Dia diminta untuk memberikan satu fatwa kepada kerajaan yang dipimpin ketika itu, dipimpin oleh kerajaan Islam di Mesir. Dia memberikan fatwa dia, mengeluarkan pendapat fatwa dia, dan dia menasihati kepada pemimpin supaya mengikut kepada fatwa, kerana fatwa ini bukan daripada pemikiran peribadi dia dah, tetapi landasannya Quran hadis. Kalau betul kamu nak memerintah, kamu nak jaga kebajikan urusan kaum muslimin, urusan orang Islam berdasar pada Quran, pada hadis, nak dapat keberkatan pada Allah, satu isu yang kamu tanya pada aku, ni fatwa dia. Tetapi kerajaan yang dipimpin ketika itu tidak menerima fatwa Izzuddin Abdul Salam, menjadikan dia yang memegang jawatan sebagai ulama besar di Mesir. Bila dia punya fatwa ditolak oleh kerajaan Mesir, dia telah bertindak nekat untuk lepas daripada jawatan dan nak keluar daripada bumi Mesir. Dia reda tinggal jawatan. Aku bagi fatwa, tanya pendapat aku, fatwa satu-satu benda aku bagi fatwa, tak nak dengar. Letak macam kamu nak perguna ulama pula, sedangkan ulama ni kedudukan dia tinggi. Dia pecah jawatan, dia keluar pada jawatan, dia nak keluar pada bumi Mesir. Berita tentang dia nak keluar pada bumi Mesir diketahui oleh ulama-ulama lain, maka seluruh ulama dalam bumi Mesir pun nak keluar daripada Mesir, nak ikut dia. Menjadikan bila mana semua pakat nak keluar sekali dengan dia, bila pemerintah kerajaan tahu yang pakat-pakat nak lari keluar, pakat nak boikot, kerajaan terpaksa panggil balik dan terima fatwa, baru dia masuk balik. Sebab kamu memperlekehkan, kami nak fatwa ulama ni fatwa untuk cari makan tu dah. Ulama tak berhajat pada cari makan, keluar fatwa haram hukum gapo dah. Dia tak ada kepentingan gapo nama. Ni saya tak sentuh tentang hukum GST ni. Cuma saya sebut tentang dari sudut ulama, kedudukan dia dalam menasihati tentang satu-satu isu, khasnya isu-isu besar dalam negeri, dalam negara. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, zaman dia juga pemerintah minta dia keluar fatwa supaya mengambil harta daripada rakyat digunakan untuk biayai satu perang yang nak berdepan dengan orang kafir. Imam Nawawi balas balik dengan mengatakan, kalau nak suruh saya keluar fatwa mengatakan harus
sultan pemerintah rampas ambil harta daripada rakyat, saya boleh fatwakan harus, tetapi dengan syarat ambil dulu harta-harta yang sultan, yang pemerintah ada, daripada gundik-gundik raja, daripada orang-orang khadam-khadam raja, di badan mereka ada perhiasan daripada emas, guna yang tu habis licin, bila habis baru saya benar ambil. Rakyat dia yang terakhir kena. Dia keluar fatwa, orang tak nak dengar, dia dihalak keluar daripada bumi dia, daripada negeri dia, dia dihalak keluar. Imam An-Nawawi rahimahullah, tuan-tuan baca kisah dia, berlaku dalam situasi yang sama di mana-mana negara umat Islam. Sebahagian daripada orang yang mendapat kedudukan kuasa kadang-kadang menggunakan kuasa dengan tidak menghiraukan keperitan, kejerihan, kepayahan rakyat yang berada di bawah. Orang yang tak biasa hidup dalam keadaan susah, dia tak memahami bagaimana kesusahan orang hidup di bawah. Macam kita ambil nama Saidina Umar tadi, yang kata orang nama dia punya sifat, dia punya cara pemerintahan, dia akan ronda pada waktu malam. Satu hari dia meronda, dia mendengar ada orang yang duduk di satu sudut di padang pasir yang datang masuk dekat bumi Madinah, duk merunguk-runguk tentang khalifah dalam kemah. Dia kata, ni khalifah ni, aku tak ada makanan nak makan minum, anak-anak jerit tengah lapar. Dia duk wabib. Padahal tak salah khalifah, salah dia lah. Ni dia buat. Umar dengar, Umar pergi tanya, ni apa pasal ni? Dia kata, tak, saya ni anak duk tengah lapar, tak ada makanan, ni duk masuk batu ni, berpura-pura masuk dengan anak-anak duk harap ke makanan, tertidur, duk tunggu-tunggu lama sangat, bila nak masuk tidur dalam kelaparan. Ni semua salah Umar. Dia tak tahu depan dia tu Umar. Ni semua Umar akan saya dakwa di hari akhirat. Allah Rabbi. Tuan-tuan, kita dengar macam tu, kalau orang sebut orang nak dakwa kita, tak takut kita. Umar saya akan dakwa di hari akhirat. Dia sebagai khalifah, dia yang patut tahu hak rakyat bawahan dia. Umar dengar macam tu, dia menangis. Dia balik ke Baitul Mal, dia ambil harta Baitul Mal, dia pikul atas belakang dia sendiri. Hamba dia, kalau kita nak fikirlah, orang pembantu lah, khalifah bagi saya, wahai, biar, hei, kamu nak pikul dah satu hari akhirat, biar aku pikul sendiri. Dia pikul sendiri pergi. Nampak? Tu Umar. Dan dia pesan pada perempuan ni, esok kamu pergi cari khalifah. Perempuan ni pergi tengok, la ilah, bukankah kamu lelaki semalam? Dia duk marah mati pada Umar ni. Umar kena tanggungjawab. Dia kata, tak salah awak, salah saya. Itulah Umar. Aku hanya seorang Umar. Ni yang selalu disebut oleh Umar, yang tidak ada apa-apa kemuliaan melainkan Allah memuliakan aku dengan Islam. Poin yang saya nak sebut adalah, kadang-kadang orang tanya satu-satu soalan sebab dia betul-betul tak tahu. Poin dia, poin tentang soalan tadi, siapa GST kita ni. Tapi nak sebut poin dia adalah terhadap dunia pemerintahan. Begitulah, kita tengok mana-mana negara dirundung masalah yang sama. Subhanallah. Berhati-hatilah tuan-tuan. Baik, poin nak sebut. Kemudian yang kedua, ada juga orang tanya satu-satu soalan, bukan dia nak tahu masalah, sebab dia tahu tak. Tapi boleh jadi dia nak test kok kat depan, nampak cakap hebat malam ni. Nampak pakai serban lilit ke depan malam ni, dia kata. Aku nak tanya soalan, nak test sekali. Nampak. Niat dia tu, niat dia nak test Tok Guru kat depan. Ada orang dia tanya soalan, bukan kerana dia tak tahu, dia tahu dah. Tapi sebab dia lebih tahu orang yang kat tempat dia ni, sebab guru mengajar ni orang luar, tak tahu macam mana masalah kat sini, keadaan masyarakat kat sini. Dia tahu dah orang kat sini ni bila semayang tak betul. Jadi dia tanya soalan, orang lain nak tanya sebab orang lain tak tahu nak tanya soalan. Dia tahu dah soalan tu, tapi dia tanya demi untuk bantu orang lain faham. Ada juga. Maka balik pada kesimpulan, kata ulama, bila diri kita yang bertanya satu-satu soalan, tengok kepada niat kita bertanya soalan, nak dapat ilmu, nak test orang, ataupun nak perkena orang dan sebagainya. Maka kita akan dapat mengikut apa yang kita niatkan. Baik, balik semula pada hadis. Kemudian berkata lelaki itu, benar engkau? Kemudian menanya lagi, di antara engkau dengan kemudian, maksud kepada hadis juga gugur. Dari sudut bahasa Arab, matan hadis tu dia sebut
fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ada kat situ. Pada maksud terjemah hadis tidak ada dalam dia punya terjemah ni, tuan-tuan tambah sendirilah. Saya cuma sebut, maka dia sebut apa nama ni, fa'ajibna, maka kami rasa hairan. Fa'ajibna, kami rasa pelik, kami rasa hairan. Orang panggil tercengang ke tercengang? Tercengang. Tercenganglah kami dibuat oleh laki-laki ini. Mula-mula dia tanya soalan, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian dia kata betul apa yang orang apa yang dia tanya. Kami pelik ni. Itu maksud dia. Barulah dia sebut di sini. Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman sabdanya, sabda Nabi, bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan segala kitab dan sekalian rasul dan akan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadarnya, baiknya qadar dan jahatnya qadar. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan, sabdanya sabda Nabi. Baru masuk pada apa yang kita bincang malam ini, bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya, wa-olah-olah engkau melihat akan Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, akan Allah, ketahuilah maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Saya dengar cerita ni selingan pada buat kesimpulan habis dengan cerita harga ayam sebelum GST RM14. Kata lepas GST RM20. Betul tak? Betul? Tak tahu? Tak ada siapa-siapa jual ayam. Betul tak betul Allah alam lah. Tapi dengan cerita banyak kesan lah. Orang yang duduk pada peringkat apa nama ni, policy maker ke policy implementer apa ke benda ni, banyak sistem kena rewise balik gitu. Dia satu-satu dasar tu, nak buat satu dasar tu dia memakan problem. Macam dululah apa nama ni, sains matematik dalam bahasa Inggeris. Beberapa tahun tu ternyata gagal, ubah balik. Makan belanja berapa tu, guru-guru terpaksa hantar pergi kursus, kena bercakap bahasa Inggeris, kena buku teks gitu gini. Duit siapa belaka tu? Termasuk duit saya juga tu. Betul saya sebut tu. Baik. Maka dia sebut di sini, maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun tiga perkara yang tersebut: iman, Islam, ihsan. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, padahalnya, pada keadaannya tidak menunaikan segala rukun Islam. Dia mengaku dia Islam tapi amalan Islam tak ada. Dan rukun iman dan ihsan yang tersebut, maka adalah pada hakikatnya orang yang sekadar mengaku Islam tapi tidak ada amalan-amalan Islam, iman, ihsan, tidak mengenal agama, bahkan mengetahui jua dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti pengarang kitab ni buat contoh yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini. Masa ni inilah kebanyakan yang berlaku. Dia rasa bila mana dia Islam, dia kata okey dah, dia Islam. Padahal semayang tak tahu ke mana, puasa ibadat tak tahu ke mana, akhlak tak tahu ke mana. Itulah realiti yang berlaku. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkara seumpama ini. Baik. Contoh dia kata, dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang. Tahu sembahyang wajib tapi tak sembahyang. Dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa. Dan ilah, orang baca dengan ilah tu dalam kitab, alif lam kha, ilah ni kamu bawa datang contoh sendirilah. Ramai yang tahu tutup aurat tu wajib tapi tak tutup aurat. Ramai yang tahu curi harta orang, rapah harta orang dengan cara tak betul haram, tapi turun pada surat curi selimpah orang juga.
Tak, biasa berlaku pada hari Jumaat. Saya kena dulu tu sebut tu. Kita beli selipar baru, baru beli. Pergi itu apa nama ni? Pergi khutbah satu tempat. Turun pada majlis hilang. Barangkali kita kata ujian aku lah. Aku khutbah sangat tadi. Tuhan nak teh, biarlah tak apa. Baik. Tak apa, mungkin lipat gua. Kalau lipat gua mahal, cengeng juga. Dan sebagainya. Banyak contoh sendirilah tu. Dah tahu benda tu wajib, tak buat. Tahu benda tu haram, tak tinggal. Tahu isap okok tak boleh lepas sembahyang, isap okok juga. Banyak benda. Jadi benda-benda yang sensitif kadang-kadang ni kita kena ada satu keazaman. Macam isu rokok, bagi saya tidak bergerak sangat. Sebab rokok ni haram, dia haram secara zonni. Ulama kumpulkan beberapa dalil mengeluarkan fatwa kata isap rokok tu tak boleh. Kita orang yang lama dah isap rokok, nak berhenti cara mengejut tu payah juga. Dah, melainkan betul-betul kita ada kesungguhan, kita sayang pada Allah, kita sayang pada Nabi, aku nak jauh pada benda yang agama larang, pada benda yang agama tak suka ni, kita ada tekad macam tu. Tapi kalau kita lemah dari sudut situ, mesti ada keazaman, aku akan berhenti satu hari nanti. Nak berhenti mengejut payah, maka mesti ada usaha ke arah berhenti secara beransur-ansur. Dah, saya dulu masa nakal-nakal pernah terjebak dalam dunia kerokokan ni. Masa nakal-nakal dulu lah, sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Saya ni ayah dengan mak berpisah masa kecil. Jadi ayah saya ni dia kahwin lain, dia duduk tempat lain. Jadi saya ni 7 adik-beradik, mak saya seorang jaga. Jadi nak jaga 7 orang adik-beradik ni kadang-kadang tak terkawal. Cuma nakal saya ni nakal yang tidak lebih-lebih. Cuma dengan rokok ni adalah sikit-sikit. Jadi saya duduk di kampung berdekatan dengan rumah bapa saudara saya yang bongsu. Atas tanah pusaka tu 2 buah rumah saya, rumah bapa saudara saya. Jadi bapa saudara saya ni lah seakan macam ayah kami lah. Dah, walaupun kami 7 adik-beradik ni anak saudara dia, tapi dia tanya pergi sekolah ke tidak, ada duit ke tidak, itu ini ke tidak, macam ayah lah, macam sebab dia pok saudara kan. Jadi masa saya duduk terikat nakal-nakal dulu, dia tegur juga lah saya. Dah, dia kata jangan isap okok. Dia kata kita budak nak belajar dulu, biar besar-besar, biar kerja kampung gitu dulu, dia pesan. Kemudian Allah Ta'ala buka pintu hati saya mengaji pondok gapo gitu ni, kita mengaji. Bila kita mengaji tentang bab dalil hukum gapo, kok darah saya tu diisap okok. Jadi bila saya balik pada ngaji, saya pun pesan dia pula. Dulu dia pesan saya kata tak boleh isap okok ni, kata. Dah, sampai dia pernah sebut, dia kata dulu aku larang dia isap okok, sekarang dia pula larang dia isap okok. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah berhenti secara sepenuhnya. Allah Ta'ala buka pintu hati dia. Sekarang dia berminat masuk majlis ilmu, talaki, mengaji kitab gapo gitu gini. Alhamdulillah. Dah, baik. Kemudian kita sebut mana tadi? Dan sebagainya. Maka dengan huraian yang panjang, kalau kamu nak huraian yang panjang lagi, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya, kitab karangan tuang pengarang yang sama, yang bernama tapi kitab lain, Al-Hablul Mati. Al-Hablu tali, Al-Mati teguh, tali yang teguh, fi ma'rifatid din, pada mengenal agama. Kalau kamu nak benda ni hurai panjang, apa lagi kamu tengok dalam kitab lain lah. Kitab ni sikit je hurai, sikit pun rasa panjang dah malam ni. Bila ustaz nak berhenti ni, nak berhenti dah. Wallahu a'lam. Huraian yang kedua pada menyatu ke syarak, kita sambung dalam sesi pengajian akan datang. Malam ni lepas isyak kita tak ada kuliah dah. Kita kitab Muniatul Musalli tu kita jumpa hujung bulan masa kuliah subuh. Sebab kebetulan saya ada urusan nak jumpa dengan kawan lepas pada ni. Jadi minta maaf lah, kita tangguh dulu malam ni yang lepas isyak. Yang kita mari kuliah subuh hujung bulan ni, kita guna kitab tu Muniatul Musalli. Semata-mata kitab itulah kitab ke-1 sahaja. Saya berhenti sekadar ni. Terima kasih banyak-banyak pada ahli jawatan puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya terlupa maklum satu benda ni. Di tangan saya ni ada flyers. Saya mau datang flyers. Flyers ni flyers package promosi umrah. Umrah yang akan dibimbing oleh sahabat saya, yang mana saya pun pergi bersama dengan dia. Saya nak bimbing orang buat umrah ni rasa tak layak lagi, jadi saya ni jadi macam pembantu kawan saya lah. Umrah yang kami buat, package umrah ni akan pergi umrah hujung tahun ni, bulan 12 Disember. Dekat flyers ni, dekat depan ni dia ada beberapa tarikh. Bulan 4, bulan depan ada, bulan 5 ada, bulan 6 ada. Tarikh-tarikh ni tarikh yang saya tak pergi, tapi kami menguruskan dengan syarikat agensi kami. Yang kami pergi adalah pada tarikh 16 hingga 26 Disember, bulan 12, masa cuti sekolah, masa musim sejuk. Yang mana package yang kami tawarkan ini harga dia 6,490, mudah 6,500 lah. Kita akan menginap di hotel dekat Madinah Hotel Fairushata. Jarak dengan masjid kurang lebih 80 meter sahaja. Jadi dekatlah. Dekat Mekah Hotel Saraya Ajiyat, jarak dengan masjid kurang lebih 250. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu boleh banding harga package yang kami buat ni dengan agensi-agensi lain. Banding tu banding dari sudut hotel dah, dari sudut penginapan, dari sudut berapa hari, dari sudut berapa, itu lebih kurang sama je. Cuma kelebihan yang kami tawarkan ini adalah kita pergi umrah ni kami selit dengan pengisian ilmu. Dan juga sepanjang berada di Mekah, kebetulan saya ni ada sahabat yang berada di Mekah, dan saya pun sudah berhubung dengan sahabat-sahabat saya duk mengaji kat sana di Madrasah Salatiyah di Mekah tu. Dia lama duk mengaji kat sana. Masa saya pergi umrah 2 tahun sudah, saya